Assalamualaikum. Okey, nak murid sekalian, jumpa kita sekali lagi dalam PDPR. Okey, kali ini kita akan meneruskan PDPR kita dalam subjek RBT tahun 4. Okey, jom belajar. Okey. Jadi, sebelum kita ni, tolong bantu cikgu dengan 3 perkara. Yang pertama, tekan butang like. Kedua, tekan butang subscribe. Dan akhir sekali, jangan lupa tinggalkan nama pada ruang komen. Okey, kita terus kepada aktiviti pembelajaran RBT tahun 4 pada hari ini. Okey, kita masih lagi dalam tajuk keselamatan bengkel. Okey, jadi pada minggu lepas. Jadi pada minggu ini, kita akan meneruskan pembelajaran RBT. Pada minggu lepas kita telah belajar bagaimana menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan. Okey. Jadi pada minggu ini fokus kita adalah kepada menerangkan maksud simbol dan tanda-tanda keselamatan dan mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Okey. Pernah tengok tak simbol-simbol dan tanda-tanda keselamatan ni? Ada yang pernah nampak kan? Okey. Jadi kita tengok pada simbol yang pertama. Simbol ni sangat biasa tengok. Kadang-kadang dekat pasaraya. Okey. Jadi semasa kita bekerja di bengkel, simbol ini adalah salah satu simbol yang terdapat dalam bengkel. Jadi apakah maksud simbol ini? Maksud simbol ini adalah tidak dibenarkan merokok. Tidak dibenarkan merokok. Okey, kita terus kepada simbol yang kedua. Simbol yang kedua yang ni, okey. Berbentuk segitiga, ada orang jatuh. Okey. Jadi maksudnya simbol ini boleh maksud lantai yang licin. Lantai yang licin. Okey. Terusnya kita tengok kepada simbol yang ketiga. Simbol ni mudah sebab dah ada perkataan di situ lah. Jadi utamakan keselamatan. Ini kita pergi kepada simbol yang keempat. Nampak? Okey, ada pemadam api. Jadi maksudnya simbol ni memberi maksud alat pemadam api. Dan biasanya dilekatkan di dinding-dinding dalam bengkel dan juga persekitaran sekolah. Okey, terus kepada simbol yang kelima. Okey, kita nampak ada nyalaan api dan dalam lingkaran segitiga. Jadi simbol ini bermaksud bahan mudah terbakar. Maksudnya pada bahan yang dilabelkan dengan simbol ini membawa maksud bahan itu mudah terbakar. Kita terus kepada simbol yang ke-6. Berbentuk segi empat selari, ada lambang tengkorak. Jadi ini memberi maksud bahan beracun. Dan kita pergi simbol yang akhir sekali. Simbol memaparkan tanda orang berlari menuju ke satu hala. Jadi simbol ini bermaksud tanda keluar. Jadi cikgu harap murid-murid fahamlah simbol-simbol asas dan tanda keselamatan yang terdapat pada bengkel. Baiklah, sekarang kita akan terus kepada subtopik mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Sebab kemalangan ni kita kena berjaga-jaga. Sebab ia boleh berlaku sekiranya terdapat kecuaian dari segi diri kita ataupun peralatan ataupun persekitaran dalam bengkel tersebut. Terdapat dua kemalangan.
yang boleh dikategorikan dalam mengaplikasikan langkah-langkah penyelamatan. Yang pertama, luka ringan. Okey, luka ringan. Dan yang kedua, yang boleh terjadi di bengkel, kemalangan yang boleh terjadi di bengkel adalah renjatan elektrik. Jadi, di sini kita akan belajar bagaimana nak merawat luka ringan dan juga renjatan elektrik. Cara merawat luka ringan. Okay, sekiranya terluka, terkena pisau, terkena paku sebagai contohnya. Okey, sekarang berikut adalah langkah-langkah untuk merawat luka ringan. Yang pertama, pertama sekali kita akan membersihkan jari kita ataupun luka tu dengan antiseptik. Antiseptik ni, di mana boleh dapatkan antiseptik ni? Dalam kotak kecemasan. Okey, bersihkan luka dengan antiseptik. Yang kedua, balut luka yang telah dicuci tadi dengan kain kasar. Kain kasar, dan sekiranya tak ada kain kasar, boleh dibalut dengan kapas dan didilitkan dengan pita pelekat. Okey. Sekiranya ada plaster, boleh kita letakkan plaster. Yang penting, kita kena hentikan pendarahan. Okey, dan menutup ruang luka itu. Dan yang ketiga, kita boleh sapukan luka dengan iodin. Okey. Okey, itu untuk merawat luka ringan. Bagaimana pula untuk merawat mangsa yang terkena renjatan elektrik? Bagaimana ini boleh terjadi? Ini boleh terjadi sekiranya terdapat kecuaian dari murid-murid apabila menggunakan peralatan seperti bateri, pen elektronik, alat pengimpal, kipas dan sebagainya, di mana terdapat aliran elektrik. Yang pertama, bila terdapat mangsa yang terkena renjatan elektrik, jangan sentuh mangsa. Jangan menyentuh mangsa. Kenapa tak boleh sentuh? Bila kita sentuh, kita akan jadi mangsa pula. Sebab aliran elektrik itu boleh berpindah daripada mangsa yang telah terkena renjatan kepada kita. Jadi bahaya. Jadi, bila ada orang terkena elektrik, jangan sentuh yang terkena renjatan elektrik. Okey? Seterusnya, matikan switch utama bekalan elektrik. Okey. Boleh cari. Katakan yang terkena elektrik tu di bawah tu. Lepas tengok daripada mana sumber elektrik tu. Tengok sekiranya switch tu belum dimatikan. Matikan bekalan elektrik. Dan yang paling bagus adalah matikan switch utama. Maknanya switch utama ni switch yang terdapat di kotak putih ataupun kotak besar selalunya di atas tepi dinding. Itu ada satu kata main power dan matikan itu. Matikan switch utama tersebut. Okey. Seterusnya, pisahkan mangsa dari punca kejutan dengan menggunakan kayu kering atau tali kering. Okay. Kayu kering ini bermaksud batang penyapu, batang mop ataupun rotan. Okay. Sekiranya tak ada, boleh dapatkan tali kering ataupun seperti tali jut. Okay, tali yang berwarna coklat. Dan kita pisahkan mangsa daripada punca kejutan. Seterusnya, tengok mangsa masih okey lagi, rehatkan mangsa dalam keadaan selesa dan berudara. Okey. Dan pastikan semua pakaiannya, okey, yang mana ada tersangkut, longgarkan pakaiannya. Okey, sebab kita nak dapatkan pengudaraan dan keselesaan pada dirinya. Okey, bukan buka habis hanya longgarkan. Buka satu butang atau dua butang sahaja. Okey, macam kalau lengan baju, boleh buka butang lengan baju. Okey, biar dia selesa dalam keadaan yang berudara. Seterusnya, sekiranya mangsa tidak ada sebarang respon, berikan bantuan pernafasan. Ini maksudnya CPR. Sekiranya tahulah. Kalau tak tahu, jangan buat. Sebab teknik CPR, kalau salah, boleh memudaratkan mangsa. Okey. Kalau seterusnya, dapatkan bantuan daripada anggota perubatan. Jadi, nak dapatkan bantuan daripada anggota perubatan ni macam mana? Ya, telefon
999. Talian kecemasan 999. Okey. Jadi, sebagai rangkuman ataupun pengukuhan bagi memastikan murid memahami apa yang dipelajari pada hari ini, saya ingin memberikan beberapa tugasan. Okey, hanya satu tugasan saja. Okey. Buka pada buku teks muka surat 8. Okey, saya ulang Buka buku teks pada muka surat 8 dengan menggunakan buku latihan atau buku nota RBT. Murid dikehendaki menyediakan jadual seperti pada jadual yang ditunjukkan. Pada muka surat 8 tersebut terdapat simbol dan tanda keselamatan. Okey. Saya nak semua murid lukiskan semua simbol tersebut. Okey. Buat satu ruangan simbol. Seterusnya diikuti dengan maksud simbol dan tanda keselamatan itu. Okey. Dan seterusnya buat satu lagi ruangan keterangan. Okay, saya ulang Pertama, lukiskan simbol. Dan yang kedua, maksud simbol ataupun dan tanda keselamatan tersebut. Dan last sekali, satu petak lagi, letakkan ruangan untuk letakkan keterangan. Sebagai contoh, letakkan simbol tidak merokok, simbol rokok, tembakau di palang tu. Okay. Maksud dia tidak dibenarkan. Okay, Cikgu Sanzani, tidak dibenarkan merokok. Dan keterangannya adalah kawasan yang dilarang untuk merokok. Lepas tu lukislah simbol yang kedua. Okay. Tidak perlu ikut turutan. Tapi pastikan murid-murid menghasilkan sekurang-kurangnya 5 simbol. Dalam buku banyak simbol kan? Okay. Tetapi sekurang-kurangnya sediakan jadual yang mengandungi 5 simbol sekurang-kurangnya. Kalau lebih, lagi bagus. Okey? Jadi, sekian saja untuk PDPR RBT kali ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Okey? Ingat, sentiasa patuh SOP. Elakkan 3S, amalkan 3W. Okey? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.